Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadratillah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia daripada Allah dapat sama-sama kita hadir dan duduk di dalam majlis ilmu pada pagi yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita rahmat dan barakah, dan tiap apa yang kita usahakan terhitung sebagai suatu catatan amalan yang saleh. Mudah-mudahan ianya akan memberi keuntungan pada hari kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumal mahsyar nanti, insya-Allah. Jadi insya-Allah pada pagi ini, kesempatan masa yang terbatas, marilah sama-sama kita menghayati suatu peristiwa yang agung, Isra' wal Mi'raj. Sempena kita mengambil kesempatan bulan Rajab yang sinonim masyarakat kita, masyarakat kita kebiasaannya menyambut Isra' wal Mi'raj pada 27 Rajab. Masuk Syaban ke? Jadi insya-Allah kita baca kitab Isra' Mi'raj ini seringkas yang mungkin. Mudah-mudahan kita dapat mengambil i'tibar dan pengajaran bersama, insya-Allah. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Katanya tuang pengarang rahimahullahu ta'ala, dalam suatu riwayat dikatakan bahawasanya telah terbelah atap, yakni bumbung rumah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih terkenal dengan kunyahnya Ummu Hani bin Abi Talib. Lalu turun malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian Jibril membelah, yakni membedah bahagian depan badan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudiannya malaikat membelah bahagian depan badan Nabi dari lubang leher sehinggalah ke bawah perut. Daripada tekuk sampai perut, Jibril belah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril berkata kepada malaikat Mikail, bawalah kepadaku setalam air Zam-Zam untuk aku dapat membersihkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melapangkan dadanya. Lalu dikeluarkan hati Nabi dan dibersihkan sebanyak 3 kali. Dibuang segala tempat bersarangnya penyakit yang biasa ada di dalam diri manusia. Maka berulang aliklah malaikat Mikail kepada Jibril dengan membawa 3 talam yang berisi air Zam-Zam. Sebelum Isra' wal Mi'raj, Nabi dibelah dada terlebih dahulu
oleh malaikat Jibril dan Mikail. Tukang belah, nama dia Dr. Jibril. Waktu tukang belah, itulah doktor pakar pertama yang melakukan pembedahan. Kalau soalan SPM tanya tu Jibril, yang tukang berulang alik bawa air Zam-Zam malaikat Mikail alaihi salam. Dicuci dengan air Zam-Zam. Setengah riwayat mengatakan dicuci dengan air salji. Pandangan yang kuat air Zam-Zam. Sebanyak 3 kali bersih hati Nabi. Waktu bid itu kemudian awak bersih. Katanya tuan pengarang, sebenarnya hati baginda tidak kotor dan tidak berpenyakit seperti kotor dan penyakitnya hati manusia yang sifat tercela dan akhlak yang rendah. Pembersihan itu adalah hanya untuk menambahkan lagi bersih hati baginda sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa bersinar, dan juga sebagai ingatan kepada umat bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam senantiasa berusaha membersihkan hati dari sifat tercela. Bukan tujuan bersih hati Nabi nak kabur hati Nabi kotor. Hati Nabi tak kotor sebagaimana kotornya hati kita. Hati Nabi bersih. Dah tu tujuan wak cuci tu pasal apa? Untuk membersihkan lagi hati yang telah bersih. Barang hak bersih dah kita gilat biar bersih, kau bersih lagi. Tu tujuan dibersihkan akan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali Nabi kena belah? 3 kali. Kali pertama ketika mana Nabi berumur 4 tahun, cek lagi. Kena belah dah, turun malaikat Jibril, malaikat tula je ni. Belah dada Nabi ketika mana Nabi berusia 4 tahun. Perbah, kemudian belah, sama tula macam peristiwa ni. Sehingga kan kawan-kawan Nabi, kawan-kawan sepermainan kejut. Habis tembak berapa balik rumah, kata Muhammad kena bunuh dah, Muhammad kena bunuh dah, Muhammad kena bunuh dah. Kejut belaka kan? Mari pergi tengok dah di mana, ni depan tu. Kena belah dah tarang, pi tau. Pergi tengok, cokoh balik-balik ada. Ada kesan belah. Pelik lah pelik. Memang pelik. Tapi benda pelik terjadi kepada Nabi sebelum dilantik menjadi Nabi, dipanggil irhas. Benda pelik berlaku kepada Nabi tapi tak lantik lagi jadi Nabi, cik lagi. Baru Johna. Irhas dipanggil. Seumpama Nabi boleh berjalan-jalan dan awan ikut di atas ni. Nabi pergi duana-duana, awan ikut, dipanggil irhas. Cek lagi. Pendeta Yahudi tengok, belak budak ni. Pergi depan awan ikut, on corner belakang awan ikut, pergi pasar awan ikut. Luar biasa. Ni tanda-tanda kenabian. Kemudiannya boleh bercakap, batu boleh bercakap, memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi lah. Dan Nabi-Nabi lain pun begitu jugalah, boleh ada kelebihan masing-masing Allah Ta'ala kurniakan. Seumpama Nabi Isa alaihi salam boleh cari barang hak disembunyikan, cik lagi, tapi boleh temu cari. Nabi Isa alaihi salam masa kecil. Kawan dia kata, "Hei Isa, mak aku ni susuk mainan aku." Kan dia kok. Nabi Isa boleh kata, bawa tangga. Balik rumah tengok ada sungguh bawa tangga, yo. Nabi Isa khabar. Doana kok mak aku ni susuk kuih, tak payah aku makan banyak. Tanya Nabi Isa kata, belakang khabar. Dalam kertas surat khabar Cina, situ lah. Balik tu tengok ada sungguh. Jadi mak bapak dak beri kawan dengan Nabi Isa. Pasal apa? Pecah buruk mau. Tu di antara kelebihan Nabi-Nabi Allah, antaranya Nabi Isa alaihi salam. Banyak lagi lah. Macam Nabi Isa sendiri masa cek boleh cakap, cek lagi. Duduk dalam pangkuan mak dia boleh cakap. Menafikan akan
kejahatan yang telah difitnah oleh orang kampung yang mengatakan mak dia Siti Maryam berzina. Pasal tak ada laki. Mana tak ada laki boleh mengandung, mana tak ada laki boleh beranak, mesti berzina. Maka Nabi Isa bila beranak, dia cakap cik, dia kata mak aku tak berzina. Ini adalah kuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Kuasa Allah Taala. Bukan mak aku berzina, kemah-kemih. Cik dia boleh cakap lacau tak pelak sikit. Bingung habis orang kampung. Warna budak cik boleh cakap. Ini kelebihan Allah Subhanahu wa taala beri kepada nabi-nabi. Lepas latih jadi nabi, dinamakan mukjizat. Latih dah jadi nabi, ada kelebihan seumpama boleh belah bulan, panggil mukjizat. Satu perkara yang mencari akan ada kebiasaan manusia tak boleh buat gini. Satu silap mata lebang. Hak ni sungguh ni. Tunjuk gitu ke bulan, belah dua. Allah Rabbi hebat. Buat gini jari, tubik air. Macam. Boleh minum, boleh ambil air semayang. Sahabat-sahabat. Keluar air di jari-jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang Arab Badui mari temu dengan Rasulullah. Dia kata aku boleh masuk Islam Muhammad, tapi aku nak tengok benda pelik. Arab Badui mari. Arab kau dah berang. Badui ni orang Ulu. Nabi Muhammad kata boleh Mau nak tengok benda? Aku nak tengok pokok awak mampu dah. Boleh cakap. Pelik-pelik saja. Nabi kata mugi kat pokok, mu kata Muhammad bagi sini. Maka Arab Badui tu pergi kat pokok khemu hak mampu dah. Dia kata, pokok, Muhammad panggil mu. Dia ingat kena awak je. Rupa-rupa pokok tu jalan sungguh. Tubik ngaku-aku jalan. Bingung tu Arab Badui. Dak rajin tengok. Jalan siapa dekat Nabi beri salam. Assalamualaikum ya Muhammad. Nampak? Beri salam kepada Nabi. Maka Nabi menjawab akan salam dan Nabi kata, pergi semula kat tempatmu. Jalan balik U-turn, pergi semula kat tempat hak dia duduk tadi. Arab Badui berlaluk mata-mata. Tak jin tengok lagi, pelik sungguh aku tengok. Kata Arab Badui. Akhirnya masuk Islam kau. Masuk Islam menyaksikan maknanya kehebatan mukjizat Rasulullah, maka masuk Islam Arab Badui mengucap 2 kalimah syahadah. Nabi lalu di pasar, ada seorang dia nak buat ngaji ke Nabi. Dia bela dhab ni satu biawak padang pasir. Kalau orang Arab dia buat main dhab, dia buat dalam lengang ni. Lengang dia besar orang Arab. Ibu dalam ni, lepas tu tubik kepala bewok tubik. Lepas tu dia nak nganyi ke Nabi. Dia buat cakap dengan dhab dia, dia buat cakap dengan bewok dia. Bila lalu Rasulullah, dia buat lalak tanya, dia tahu dah tak cakap. Tapi dia buat nganjing. Bewok nupi ya. Maka bewok ni cakap, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bingung pula tengok. Warna bewok boleh cakap tu kata hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga menatang bewok pun boleh cakap dan mengakui kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat kalau kita ngaji tengok Syama'il Muhammadiyah, kehebatan Nabi, comelnya Nabi, akhlak Nabi begini, kita akan jatuh cinta. Nampak? Tapi kita tak cinta kepada Nabi kita cinta kepada artis-artis. Pak ketuk usuk kohong. Kita cinta kepada penyanyi-penyanyi. Kita cinta kepada pelakon-pelakon. Pasal apa kita tak cinta kepada orang yang memang lebih sungguh dunia dan juga akhirat. Dunia dia lebih, akhirat apatah lagi. Kalau kita mengagung-agung sangat arti, pelakon, penyanyi apa semua, hebat tau. Dah hebat. Hebat di sisi kita je. Orang lain tak hebat pun. Jadi rugi, banyak kita ni rugi. Orang-orang muda lebih-lebih lagi. Lebih banyak menghabiskan masanya mencintai, mengkaji, melihat aktiviti-aktiviti artis-artis.
Sehingga kita tak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita tak kenal sahabat-sahabat. Sehingga kita tak kenal orang-orang yang banyak berjasa kepada Islam. Maka selesai belah perut belah dada, kemudian Jibril alaihi salam membawa datang burak, satu binatang 4 kaki, kecil daripada kuda, besar daripada keledai, berwarna putih, sebagai tunggangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setengah riwayat mengatakan dahulunya kenderaan ini adalah kenderaan yang pernah dinaiki oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Ni start nak Isra' dah ni. Isra' maksudnya perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin, tu Isra'. Mi'raj maksudnya perjalanan Nabi daripada Masjidil Aqsa Palestin naik ke atas langit yang sangat tinggi. Mi'raj ni makna tangga. Satu tangga yang didatangkan daripada langit yang sangat tinggi, cokoh depan Nabi, yang diperbuat daripada permata yang sangat lawa. Nabi tengok, ulama-ulama kata macam gelih, bukan Nabi jalan gedug-gedug gitu. Maka meluncur laju cung sampai atas tangga yang sangat-sangat tinggi. Tidak ada seorang manusia pun yang pernah diangkat oleh Allah sehingga bertemu dengan Allah, jelas boleh tengok Allah. Malang tu Nabi tengok Allah dah. Tengok dengan mata sendiri ya. Hak lain semua Nabi cerita belaka. Dalam syurga Nabi cerita, dalam neraka Nabi cerita, Dajjal Nabi cerita, jin Ifrit Nabi cerita, malaikat Nabi cerita. Jumpa dengan Nabi cerita. Nabi tak boleh cerita. Lagu mana bertemu dengan Allah Ta'ala? Cerita lagu mana rupa Allah? Tak boleh nak cerita. Laisa kamitslihi syai', tak sama dengan makhluk. Faham? Tahun yang Nabi di Isra' Mi'rajkan adalah digelar dengan tahun duka cita. Pasal apa tahun itu tahun Nabi sangat-sangat bersedih? Pasal apa Nabi bersedih? Atas kematian beberapa orang yang sangat dikasih. Yang pertama, bapa saudaranya Abu Talib. Yang keduanya kematian isterinya Siti Khadijah. Orang hak dia sayang leka tu. Tahun tula mati orang-orang hak dia kasih. Masa Siti Khadijah duduk atas riba Nabi, Siti Khadijah kata, "Amboi tak lama dah, saya tak lama dah. Nak sampai masa dah nak mati dah," kata Siti Khadijah. Lepas pada ni tak ada orang dah boleh tolong Rasulullah. Pasal Siti Khadijah ni orang kaya, dia banyak tolong dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas pada ni tak ada orang boleh tolong dalam Rasulullah, saya tak ada dah ni, saya nak mati dah. Maka kata Siti Khadijah, "Ya Muhammad, sekiranya habis harta aku ini, kalaulah tulang-tulangku masih laku untuk digunakan dalam jihad, digunakan menjadi senjata, maka gunakanlah tulang belulangku." Dalam bab ni Nabi jadi sebab tak boleh nak tahan menangis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya Siti Khadijah meninggal dunia, mati. Maka kata ulama-ulama, di antara Allah Ta'ala nak beri balik semangat Nabi, Allah jemput Nabi bertemu dengan kekasihnya, yakni Allah Ta'ala sendiri. Mari tengok yang muda ke cerita kematian makhluk waktu kecil je, niat besar sekali. Kekasihmu yang sebenar aku lah, kata Allah. Maka Allah Ta'ala jemput malam Isra' wal Mi'raj. Waktunya pada malam hari. Subhanallazi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan akan hambanya pada waktu malam. Isra' Mi'raj ni malam, dia tidak siang. Kalau ada orang ganja kata siang, salah lah. Malam. Nampak? Lepas Isya sudah sebelum subuh. Tu Isra' Mi'raj. Dah lama sebentar je. Tapi dipertontonkan kepada Nabi bermacam-macam jenis ragam. Macam-macam jenis Allah tunjuk kepada Nabi. Lepas tu semalam di surau Al-Hikmah Buluh Gadi kita cerita
panggilan kanan dan kiri. Ketika Nabi berjalan Isra' ni dengan malaikat Jibril, belah kanan panggil, ya Muhammad, mari gak sini, mari. Ambil ada nak tanya sepatah dua. Nabi tak layang. Nabi tanya Jibril, "Hei Jibril, suara tu daripada mana?" Jibril kata, "Itu suara daripada seruan Yahudi. Kalau mu kata ya, maka umatmu akan jadi Yahudi." Akan cenderung kepada Yahudi. Tak ada nama mak bunyi pula belah kiri, "Hei Muhammad, hei, mari singgah sini setau. Ada benda nak tanya ni." Nabi tak layang. Bahkan Nabi tak paling pun tengok. Kalau kita paling tengok tak, dia pula panggil. Nabi tak layan. Nabi cuma tanya Jibril, bunyi daripada mana? Jibril kata, itu seruang daripada Nasrani. Kalau mu kata ya saja atau kamu berpaling, maka nescaya umatmu akan cenderung kepada Kristian. Dalam Nabi dak paling pun nampak-nampaknya sebahagian besar kita jadi sesat ikut Yahudi Nasara. Dalam dak paling, kalau Nabi paling tengok apa juga bak bila teriman ikut. Ni dalam dak paling, Allahu Rabbi, ni betapa dahsyatnya dakwah puak-puak kafir laknatullah. Dia apa benda lah, dia cari saja peluang nak menyesatkan umat Islam. Nampak? Sebab tu marah sangat-sangat kali tengok orang-orang muda duduk dalam majlis ilmu tak boleh. Dia nak orang-orang muda ni anyum. Hiburan demi hiburan demi hiburan. Hak tu hak dia nak. Biar orang Islam ni bodoh dalam Islam. Bila bodoh mudah buat upang. Apa saja upang, maka dia akan makan. Pasal apa? Bodoh. Upang nyanyi beres, upang lakonan beres, upang drama beres, upang pitih beres, upang tu habis makan belaka. Bodoh pada ikan ni. Ikan tidak makan barang-barang. Kalau kena ikan tertentu, dia kena ada upang dia. Macam ngai yang ada apa benda ni di laut. Takkan nak upang cacing. Tak munah sabar. Kurang-kurang bawa anak selayang. Upang sutung, upang udang. Dia bawa cacing. Pada lagi upang reti jana. Dah ikan mana? Mu nak dengan ikan ni. Aku tergigi bah. Dah ni upang ni. Upang reti payang. Jadi tergigi bodoh nak makan. Ada upang-upang tertentu. Mana ikan reti basa. Tak kena dengan saudara dia, tak makan. Jadi kita orang Islam nampaknya lebih bodoh daripada ikan. Habis hanyut belaka. Semua dalam program-program TV kita tengok belaka. Kita tak wahi nak tengok orang ngaji Quran. Nampak? Kuliah agama. Berau ada program agama. Tak lama ada dalam 10 minit. Tukar kat lain lah tu. Atau tu tengah teka channel, dah dekat orang ngaji. Tukar. Anak nak tengok, tuk suruh tukar. Tukar hak lain lah. Tuk nak tengok anu. Anak gurau juara lagu. Ada buat agama kita dah. Hak lain minat belaka-laka. Tak minat ni. Agama tak minat. Berita minat, sukan minat, bola minat, gusti minat, drama minat, Hindustan minat, Bollywood minat, Playwood minat, habis minat belaka. Agama kita tak minat. Lepas tu kita bodoh dalam bab agama. Daripada dulu sampai dia ni kat 60, baca Fatihah, siratal labi sama. Faham ke? Kalau kita minat agama, Allah nescaya kita macam Imam Syafi'i dah lah. Imam Syafi'i umur 12 menjadi qadhi. Umur 12 tahun jadi qadhi dah. Kita 3 hari kena masuk kubur. Tak tahu benda lagi. Rukun tayamum pun tak tahu. Rukun wuduk pun tak tahu. Rukun mandi junub balik awal terus.
Tak tahu benda apa. Pasal kita dah ambil macam mana. Imam Syafi'i umur 5 tahun hafal Quran. Umur 5 tahun. Allahu Rabbi. 5 tahun ni. Perang. Tapi hebatnya Imam Syafi'i. Mak bapak dia ambil macam mana. Mak dia ambil macam mana. Maka jadilah dia seorang yang hafal Quran ketika mana umur 5 tahun. Budak-budak ni 5 tahun jauh nang tak tahu benda dengan agiau. Kita dulu jauh 1, jauh 2, jauh 3, jauh 4, jauh 5, jauh 6. Ada apa Quran? Tak. Tingkatan 3 ni kat dalam icor dengan agi. Lagi. Nak buat mana kita dak apa ambil macam mana so ni barulah ambil macam mana sikit Kemudiannya kata tuan pengarang rahimahullahu ta'ala lagi, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Ta'ala perjalankan, maka Nabi ketika mana asyik menikmati perjalanan yang panjang, baginda bertemu dengan seorang perempuan tua yang berada di pinggir jalan. Perempuan tua itu berkata, "Hei Muhammad, lihatlah sebentar padaku, aku mahu bertanya sesuatu kepadamu." Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pun menoleh kepada perempuan itu, apatah lagi mahu berbicara dengannya. Nabi bertanya, "Siapakah perempuan tua itu wahai Jibril?" Jibril berkata, "Sesungguhnya tidaklah tinggal lagi dari umur dunia ini melainkan seperti sisa umur pada perempuan tua ini." Allah tasyabuhkan dunia ini seumpama orang puang tua. Maka malam Isra' Mi'raj ada orang puang tua sangat-sangat panggil Nabi, Muhammad mari juga sini. Kelih hasta tengok Nabi tak kelih, Nabi tak tengok. Nabi tanya Jibril, "Piye?" Suara daripada mana? Bunyi macam orang tua je. Nabi Jibril kata, "Orang tua sungguh Itulah umpama umur dunia." Bila berlaku 1500 tahun lebih dah. Bayangkanlah zaman tu telah ditunjukkan kepada Nabi betapa tuanya dunia. Dah zaman kita lebih-lebih lagi lah. Menunjukkan kita telah berada pada penhujung akhir zaman yang hampir-hampir sangat dengan kiamat. Kalau kita tidak ada bekal amal, bagaimana kita nak dapat keselamatan pada hari akhirat? Orang hari ini dia sibuk dengan mencari kecukupan, kesempurnaan dunia. Pagi petang, siang dan malam duk fikir, nak buat mana nak comel hak ni, nak buat mana biar lawa hak ni, nak buat mana biar sempurna hak ni. Semuanya fikiran mereka berkisar dalam bab dunia saja. Akhirat malangnya tidak nak memikir. Maka jadilah orang hari ini orang-orang yang tidak mempedulikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Cari makan, semayangnya tidak. Habis jadi jahil tukir kita ingat ni pesananlah untuk semua, dan tolong sampaikan pula kepada ahli keluarga kita. Cari makanlah, tapi jangan lupa cari akhirat. Hopso sekali dalam kehidupan kita, jaga semayang kita. Pasal Isra' Mi'raj ni, akhir sekali Nabi ini Allah Ta'ala wahyukan satu keperduan yang sangat hebat, nama dia semayang. Itu kemucuk sekali. Lepas tengok syurga, lepas tengok neraka, lepas tengok macam-macam jenis orang dalam syurga, macam-macam jenis orang dalam neraka. Lah sekali Allah Ta'ala panggil Nabi dan mewahyukan kepada Nabi semayang 5 waktu. Itu besar sekali. Kata ulama-ulama, kalau kefarduan zakat, Jibril turun ke bumi. Kalau kefarduan haji, Jibril turun atas muka bumi. Dengan jihad, dengan sedekah, semua Jibril turun atas muka bumi. Seje ibadat yang tak padang, Jibril turun ke bumi. Kerana besarnya, mulianya, agungnya, mahalnya, hebatnya, sehingga Nabi kena naik sendiri.
Naik pula sampai satu tahap Jibril dak boleh nak temang. Musa orang Muhammad kena pergi, kalau aku pergi juga acu aku. Maka canglah makhluk yang paling hebat sekali, paling afdal sekali atas muka bumi mengatasi malaikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lain tak nak challenge Jibril acu. Nampak malaikat hebat dah acut bu. Ambil benda kefarduan semayang. Allah suruh umat semayang 50 waktu. Asal 50 waktu, bukan 5 waktu, asal 50 sehari semalam. Mana siang 25, malam 25 waktu. Allahu Rabbi. Kalau 50 waktu dak negeri mana? Anis Beauty. Padang semayang. Bedok dalam semayang gitu. Dan ni mana jadi 5? Nabi minta kurang. Pasal bila turun tu jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa tanya, Hei Mak Muhammad, dah Allah Ta'ala jumpa dengan murid suruh benda. Katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menyuruh umatku solat. Berapa waktu? 50. Nabi Musa kata tak boleh, umatmu dah kau. Umatmu tak akan mampu, umatmu lemah, baik ilmu minta kurang. Nampak? Umat Nabi Musa gagah. Sebab tu Nabi Musa ni gagah. Nabi Musa ketika mana dia berjalan, orang Mesir balah dengan orang Kipti yang balah. Tak tahu balah berebut benda tau. Mungkin berebut lepengnya. Balah. Lalu Nabi Musa. Maka kata orang Musa, "Hei Musa, mu dapat kami balah orang ni Kipti mari tolong atas." Maka Nabi Musa pun mari. Dah balah dia, dah lah begini. Nabi Musa nasihat tak jadi apa. Lalah panasan Nabi Musa tak apa. Orang tanya, "Khapi wisuti?" Musing 360 darjah mati situ le. Baru tak apa dak tumbuk lagi. Baru wiwas pelek hidup. Nampak? Mana gagahnya Nabi Musa alaihi salam. Gagah sungguh baca umat dia gagah. Nabi gagah, Nabi Rasulullah ni gagah. Umat dah gagah, kita dah gagah. Bukan nak khabar Nabi Musa gagah, dah Rasulullah dah gagah ke mana? Dah. Rasulullah gagah. Seluruh mukjizat kelebihan nabi-nabi terkumpul pada tubuh badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma sifat tawaduk Nabi tak buat tunjuk habis. Nabi pernah gacah dengan bapa Gusti Mekah, nama Rukanah. Tak ada seorang boleh lawan. Apatah lagi nak perebah dia. Satu hari dia cabar Nabi Muhammad. Muhammad, kalau mu boleh lawan dengan aku, perebah aku sekali tak apa dah, aku masuk Islam. Maka Nabi setuju Nabi kata, sungguh bukan saja aku masuk Islam, aku beri pula kepadamu hadiah 100 ekor kambing. Orang dengar mau? Nabi kata boleh. Bukan Nabi nak ke kambing Nabi nak dia masuk Islam. Nabi tak bu kambing buat kepala otak apa. Nak suruh umat ni ramai masuk Islam. Maka Nabi pun setuju. Gacah gacah dengan bapak Gusti. Kalau learning kau undertaker faham tak? Sepusingan dak lama Nabi boleh perebah dia. Nunggingnya kawan tu. Nabi orang hebat, lantikan daripada Allah Ta'ala. Maka kata Rukanah masa nyembang tu kata, dakci. Dah ada aku dah nak buka lakah. Gitu habis kurang. Dah nak buka lakah, dah nak orang waktu ambil buah apa macam. Sekali bagai. Nabi kata boleh Maka pusingan kedua kalah juga. Dah lama dah main dengan Rasulullah. Orang hebat sekali atas muka bumi. Dah nak gerak, dah Nabi khapak sutik menyembang atas-atas. Kali kedua pun dia kata mana? Dah aci juga. Dah aci ada munrah ngap begini. Ya ada alasan roda dia.
Kali lagi. Jadi kalau sekali lagi 300 ekor kambing boleh. Nabi kata boleh ya. Ni ngelah ni ni baru kira tadi dah kira ni. Nabi kata tak apa lah, boleh. Gocoh kali ketiga kalau juga. Kalau juga dah buat guna tak adalah orang Rasulullah bukan Allah. Akhir sekali dia mengakui kepahlawanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Hei Muhammad, seumur-umur aku hidup atas muka bumi ni, tak ada seorang lagi boleh perebuh aku, menyembah gitu semua. Melainkan mu seorang je. Memang mu ni bukan bagai-bagai orang. Betul sungguh namu adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari ni juga aku masuk Islam. Masuk Islam tak terang Undertaker. Maka lepas dia masuk Islam, Nabi wis mula ke dia kambing. Ambil mula kambing mu. Dah adik aku ilmu kan. Dah. Aku ambil kambing kau ambil 300 ekor kambing. Wis mula. Pasal Nabi hanya nak keislaman dia saja, bukan nak dunia. Kita hari ni juang Islam nak dunia. Bengong punya pejuang. Orang pejuang nak mengislamkan, nak jadikan masyarakat ini dekat dengan ulama-ulama, dekat dengan Islam, bukan nak ngaruk keuntungan dunia. Kalau memerintah dapat kuasa untuk dunia, baru sama seri dengan Tan Sri Korun. Baru sama lebih dengan Abu Lahab. Maka tu kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam dipertontonkan oleh Allah Ta'ala di antara perkara-perkara yang amat-amat tragis di dalam neraka, umpamanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tengok di dalam kumpulan yang duduk dalam neraka dihidangkan seketul daging yang telah masuk di dalam periuk, dan dihidangkan daging yang mentah berbau busuk. Tetapi peliknya mereka suka mengambil dan memakan daripada daging mentah yang berbau busuk, tetapi meninggalkan daging yang dimasak. Hak sebelah daging sedap, daging hak telah dimasak. Hak sebelah lagi daging busuk kohong. Tapi perut ni pergi makan daging hak busuk kohong. Hak mentah, hak bulat, hak bersih dia tinggal. Nabi tanya Jibril, ni puak mana ni wahai Jibril? Jibril kata, inilah laki-laki yang berkelakuan ganjil. Ia daripada umatmu. Ia telah mempunyai isteri yang sah, yang halal lagi bagus, namun ia senang bermadu kasih bersama dengan wanita-wanita pelacur. Dia senang duduk bersama perempuan itu daripada malam sampai ke subuh. Begitu juga dengan perempuan yang sudah bersuami. Suaminya sah lagi baik, namun ia masih lagi seperti zaman remajanya, berseluar ketat, berbaju sendak, keluar mencari laki-laki yang jahat. Dia senang dengan laki-laki jahat itu, tidak akan pulang ke rumahnya melainkan setelah subuh. Laki-laki dan perempuan duduk dalam neraka makan daging yang berbau busuk. Daging molek tak akan pasal apa? Kerana terlibat atas dunia itu dengan berzina. Ada laki dah, berzina lagi. Ni ada bini dah, berzina juga. Ni akhir zaman. Zina ni menyakit akhir zaman. Dia tak akan habis. Zina, minarok, judi, tak akan habis. Nak kurang boleh. Nak beli licin siapa tak ada sekolah habuk minarok, patut payah tu. Kerana setan iblis ni tak akan pecing. Setan ni kerja mau. Pagi petang siang malam. Sih mau. Sih siang, sih malam, sih pagi, sih petang. Tak ada setan hamba dak ngasuh dah orang. Ada. Nengu atas surga setan. Hamba taubat dah. Ada. Melainkan pagi petang siang malam hasuk cucu anak-anak supaya melakukan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi zina ni menyakit akhir zaman. Macam orang baru ni yang dia bagi sugar daddy ke sugar baby. Sugar baby. Nampak aku ni
Allahu Rabbi. Nak kemewahan punya pasal. Betul tak? Kan di interview kan ada salah seorang dia telah kembali ke pakar jalan taubat. Di interview dia tak tunjuk muka, dia buat kelak. Dia buat bela muka. Dia kata dia telah mendapat gaji bulanan 40,000 sebulan. Dengan kemewahan tak usah kira boleh pergi shopping mall, apa benda shopping di mall-mall yang hebat-hebat, yang besar-besar. Di Pavilion tu. Ambil je apa jual. Hak tu tukang bayar. Pavilion, bukan haki seng. Hak gaji bulanan tu suku tu. Allahu Rabbi. Anak-anak muda. Habis rebah nerak mendatang Melaka. Budak you masuk universiti habis jadi punah. Pasal apa? Ilmu tak ada, keimanannya lemah, takwanya tidak ada kepada Allah. Tu pentingnya ilmu agama. Kita belajar ilmu agama ni bukan nak jadi ustazah. Kita nak jadi orang baik, tak buat yang haram. Berarti kita belajar agama dah. Belajar agama bukan kena jadi ustaz, jadi tok guru, jadi ulama. Nak jadi orang baik, jadi nak jadi orang baik mesti ada ilmu. Maka wajib kena belajar ilmu agama. Kerja mudahnya layang atas katil. Allahu Rabbi. Mak rasa kira atau anak-anak masuk universiti, masuk kolej, biar jadi anak berguna dah. Anak bila masuk universiti, masuk kolej, jadi orang ahli maksiat. Dah tengok kawan-kawan mewah dengan beg tangan, dengan telefon iPhone 12 Pro Max. Faham tak? Kawan ni Nokia 3310 mari daripada kapur dak rot cetang. Tengok orang mewah begini, mudah gini mewah gini. Jalan dia begini. Kawan dengan orang jahat jadi jahat, kawan dengan orang baik jadi baik. Begitu. Mudah je kerja dia begini. Tak boleh tengok mak saya marah. Tak apa juga lari duduk kapung. Hari duduk racun akhirnya terjebak sama. Betul tak? Awak mana? Mak janganlah. Kalau anak ni duduk universiti di Kolpo dia apa tak? Lambat telefon nak biti. Mak Allah seku sembang cari biti. Mak nak akan biti 300 nak beli buku kolok. Nak cari mak 300. Minggu depan telefon pula mak nak 408. Cari pula ayah. Nak cari di mana? 480. Betul-betul orang gitu. Kalau ayah Datuk Seri boleh tahan kira. Ni ayah Datuk saja Seri tak ada. Hak jual kereta, jual tanah, jual motor. Ayah baru beli wais suku jual pula ke lagi. Dah nak kawiti, betul tak? Jual lembu, jual kubah, jual beruk. Nak biti, nak sekolah, rupa-rupa nak duduk di nu. Belagak jadi orang kaya. Ni ramai berlaku ni akhir zaman. Awak mana? Terlibat dengan yang haram. Ni Nabi tengok dalam neraka, orang yang berzina di atas dunia duduk dalam neraka kena bakar, kemudian makan daging-daging yang kotor-kotor, metah-metah, busuk-busuk. Pelik Jibril kata. Tapi inilah di kalangan umatmu yang mereka ini di atas dunia tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita dan anak cucu cici kita daripada jadi ahli maksiat. Hak Nabi tengok orang tak semayang ni, kita cerita sama-sama dah. Hak jenis tak semayang ni banyak dalam ni cerita ni. Kalau kita cerita sampai petang kangat habis. Hak jenis tak semayang bang duduk dalam neraka juga. Ambil batu katok kepala, pecah kepala, pecah kepala ni kena pailing dalam neraka. Nabi tanya Jibril, Jibril buat apa ni kena katok gitu semua? Patut takut mula kepala hidup, bukan mati, hidup. Katok semula akan dia pecah habis otak-otak berkembang ke tulang-tulang. Kata Jibril alaihi salam, inilah di kalangan umatmu atas dunia itu tidak semayang. Tak semayang zuhur, masuk waktu zuhur tak semayang zuhur, masuk waktu asar gohik basikal. Bukit besar cara pada. Orang mayang lah asar dulu, habis mayang asar jogging lah. Gohik lah basikal.
Nah, folding bike. Nah, dah mula ada. Nah, goreng majikan pukul 3, pukul 2.30. Nah, panah-panah berdering kambing bo. Sekarang lah pas mayang so okey ramai-ramai kita kumpul ramai-ramai dengan SOP masing-masing apa semua. Okey kita pun goreng majikan. Okey ya. Jogging agak mu nak jogging bukit besar atau bukit besar nak jogging atas muka namu. Nah, asal mutuna dulu kewajipan semayang 5 waktu. Maghrib semayang maghrib, isya semayang isya, habis cerita. Nah, ni kau abi pakat dak semayang mereka nah. Semayang. Dadang semayang surah, semayang masjid. Betul tak? Dadang semayang masjid, dadang lewat semayang rumah, asal semayang. Orang puang semayang rumah. Orang lelaki semayang surah. Nah, dah semayang. Tak. Orang naik iwas suku dak semayang. Allahu Rabbi semayang bagus. Dak semayang bodoh pada wais suku. Wais suku dak kena tanya hari akhirat ni. Wais suku jadi tanah. Nah, hak kena tanya tuang wais suku. Nah, pergi mari. Semayangnya tidak macam geberu. Berat dandang tunggu ni. Tapi bukan orang sini ni. Bukan Nis Beauty ni. Yang muncul Nis Beauty semayang Melaka. Allahu Rabbi. Jadi ni di antara kisah-kisah yang sama-sama kita dengar Sabang tahun cerita Isra Mi'raj yang menjadi mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita imani. Maksudnya wajib kita percaya. Iman ni bahasa Arab, Melayu panggil percaya. Percaya dah Isra Mi'raj? Percaya lah. Mana boleh tak percaya pula? Apa? Dah jelas dalam Quran, dalam hadis cerita. Gitu dah. Jangan kita kata duk percaya. Mudah apa? Ya dak dah tahu. Mai berjalan kata riti semalaman gitu. Nah, aku nak pergi Bukit Bayung jeng pas tengah malam. Mu naik kereta. Nah, ni naik buruk. Nampak? Orang hebat. Jadi orang hebat bila Allah Taala pilih, serba benda boleh berlaku belaka biiznillah, dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tiap masa ke semasa kita harapkan kita ini dapat baiki diri kita, baiki hati kita, baiki akhlak kita, baiki sembahyang kita, baiki agama kita, biar lebih molek, bahkan nak lebih molek daripada dunia kita. Hari ni orang dunia molek tapi akhirat unduh. Kita ubah balik akhirat kita biar lebih molek daripada dunia kita, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Mudah-mudahan tazkirah yang ringkas pada pagi ini memberi manfaat kepada kita bersama, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zayyina bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa albisna bi khinatil Qur'an wa adkhilna al jannata bi syafa'atil Qur'an wa afina min kulli bala wa adzabil akhirah bi hurmatil Qur'an. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.